Assalamualaikum dan selamat pagi. Pagi. Selamat pagi, Sir. Jadi hari ini kita akan mula dengan bab baru kita iaitu chapter 4, forces. Kita akan fokus pada 4.1 iaitu basic of forces and free body diagram lah. So, di mana kita akan identify forces acted on a body in different situations. So kita ada force yang kita akan belajar. Jadi kita akan ada weight, tension, normal force, friction, external force. So kita akan fokus kepada 5 force ni sahaja. Okay. And then kita akan belajar untuk sketch free body diagram, determine static and kinetic friction lah. Ini adalah learning outcomes for this subtopic. Okay, so kita pergi dulu kepada force. Force is a push or pull on an object. It can be defined as a physical quantity which causes an object to move, stop, change its direction and change its physical form. So bermaksud kita force ni dia menyebabkan sesuatu objek itu bergerak. Okay, dia sesuatu objek itu untuk bergerak, berhenti, berubah arah pergerakan dan berubah bentuk lah. So kamu boleh fikir kalau objek tu bergerak, objek tu berada dalam keadaan objek tu berada dalam keadaan rehat. Contohnya phone kamu di atas meja, kamu kenakan daya untuk force itu untuk telefon itu bergerak. Kamu kenakan daya lah. Ataupun objek tengah bergerak, lori contohnya, and then dia kenakan force seperti tekan brake dan lori itu akan berhenti. Ataupun untuk change its direction, kamu main bola lah. So bola tu ke arah kamu and then kamu tendang, bola itu berubah arah. Change its physical form, contohnya kamu tumbuk plasticine lah. So plasticine itu daripada bentuknya bulat menjadi lepeh. So force is a vector quantity sebab dia ada magnitude and direction. So SI unit force adalah Newton ya. Newton. Simbolnya adalah capital N. So jangan lupa unit force Newton. So kita akan pergi kepada type of forces. So macam yang saya dah cakap tadi, kita akan belajar pasal 5 jenis force iaitu weight, tension, normal force, friction dan external force. So kita pergi kepada weight dulu. So weight ni apa? Ia adalah gravitational force on an object which has a direction towards the center of the earth. So bermakna dia punya daya ni adalah disebabkan kehadiran tarikan graviti lah. So kita boleh tengok jangan keliru di antara weight dengan mass ya. So contoh, kita ada jisim. Weight, mass adalah jisim ya. Mass sama dengan jisim. Weight adalah berat. So kita ada jisim unit, contohnya 80 kilogram lah. Contoh jisim, mass dia. So berapa dia punya weight? So equation untuk weight adalah W sama dengan mg. Di mana m adalah dia punya mass dan g adalah gravitational accelerated. Minta tolong Marisa untuk tutup tutup sound.
Okay, so tadi kita ada weight sama dengan mg. So mass, m adalah mass, g adalah gravitational acceleration. So g ni bergantung kepada planet tu lah contohnya. So kita ada bumi, gravitational acceleration adalah 9.81 meter per second square. So kalau di bulan berbeza, kalau di planet-planet lain pun berbeza lah gravitational acceleration. So untuk kira weight, kita ada tadi, saya dah bagi contoh. Kita ada mass dia bersamaan dengan 80 kilogram. Mass adalah jisim ya. Jisim. So bila kita nak kirakan weight dia adalah bersamaan dengan 80. Weight sama dengan mg bersamaan dengan 80 darab 9.81. Dapatlah jawapan dia. Berapa? Tujuh, 4.8 Newton. So ini adalah berat untuk objek tersebut. So satu lagi, direction untuk berat, untuk weight is always pointing downward. Ni, direction always point vertically downwards sebab dia ditarik oleh bumi ya. Dia sentiasa ke arah center of gravity. Walaupun dia berada pada kedudukan yang objek ni berada di atas permukaan yang sengit, so weight dia sentiasa ke arah bawah. Even contoh ada objek tergantung, di sini kamu gantung objek di dinding, dia punya weight sentiasa point downward ataupun objek tergantung kipas contohnya, so dia punya weight always pointing downward. Okay, itu adalah mengenai weight. And then kita move kepada tension. So tension ni adalah, keyword untuk tension adalah string, rope, wire, cable, chain. Maksud dia ada, contohnya adalah tali terikat kepada sesuatu objek So bila objek tu tergantung, tali tu akan mengenakan daya tension. Okay. So the direction of tension force is always in the direction of the string and away from the object. So bermaksud, kamu ada objek, ada tali lah. Ini tali. Ini objek, ini tali. Dia kata always in the direction of the string and away from the object. Ini adalah objek, direction dia mesti keluar daripada objek tersebut. Itu adalah direction untuk tension. Contohnya kamu ada tali macam ni. Yep. Kamu ada tali macam ni pula. Kamu tarik dia macam ni. So dia punya tension ke arah sini. Keluar daripada objek tu. Keluar daripada objek. Keluar daripada objek. Direction dia mesti away from the object. So tension is the same at all points in the string. The same string possess same tension. Apa yang dimaksudkan di sini adalah, okay, kamu ada satu tali, ni tali, satu tali. So tension yang dikenakan kepada objek A adalah sama dengan tension yang dikenakan kepada objek B. So that's why kita ada equation di sini. TA sama dengan TB sama dengan T. Okay, ataupun kamu ada situation, okay, ini tali yang berbeza, ini T1, ini T2, tension yang kedua. So tali ni, bila kamu buat free body diagram untuk objek yang first ni, objek A, objek B. Objek A,
kita akan ada EA dia ke sini. Dan objek B kita ada mana pula ni? Okay. T2 untuk objek A ni untuk objek A. Ini untuk objek B kita ada T2 dan T1 lah. So T2 untuk yang daya yang dikenakan kepada objek A adalah sama dengan magnitude objek B. Yang berbeza adalah direction dia lah. Ini situasi untuk situasi yang atas ni. Okay, nanti kita akan tengok contoh yang lebih. Okay. Lepas tu kita proceed kepada contoh yang lain. Force yang seterusnya kita akan ada normal force. Baik. Okay, so normal force ni adalah reaction force that is exerted by the surface. Keyword dia adalah exerted by the surface to an object in contact. Okay, dia mesti bersentuhan. Contohnya, objek sini, kamu letak objek di atas satu meja lah. So, akan ada reaction force daripada meja ni terhadap objek tersebut. Dan normal, namanya adalah normal force. Dan normal force ini sentiasa perpendicular dengan surface. So, ini surface, dia punya daya mesti perpendicular. Okay, ni 90 darjah. Okay, contoh yang kedua ni kita ada permukaan dia sedikit sengit. Dan kita ada objek di sini, tapi dia punya normal force mesti juga 90 darjah. Perpendicular. Keyword dia perpendicular to the contact surface. So, katalah kamu ada objek yang kamu letak di dinding, gantung kat dinding. Okay. Ini permukaan, ini objek. So, dia punya direction mesti perpendicular to the surface. Ini surface, dia perpendicular 90 darjah. Okay. Macam tu juga kalau objek tu ke atas. Kalau ke atas, normal force dia still lagi perpendicular. So, dia akan jadi ke bawah 90 darjah. Ini bermaksud normal force ni dia sentiasa bergantung kepada permukaan tu. Direction dia sentiasa bergantung kepada permukaan tersebut. Okay. Dia bukan macam weight. Kalau macam weight tadi, berat tadi, dia sentiasa pointing downward. So normal force ni dia bergantung kepada permukaan bersentuhan tersebut. Contact surface. Okay. Simbol dia adalah N. Seterusnya kita pergi kepada friction. Jadi friction kamu ada dua. Pertama adalah static friction. Yang kedua adalah kinetic friction. Jadi friction ni apa sebenarnya? Ini adalah daya yang dikenakan oleh permukaan yang kasar terhadap suatu objek tersebut. So, bila kamu baca soalan tu ada keyword rough, kasar, permukaan kasar. Bermaksud ada daya friction. Okay. Kalau rough, ada friction. Kalau keyword dia dalam soalan tu dia tulis smooth. Smooth ni licin, bermaksud no friction. Okay. And then friction ni dia ada dua jenis pula. Static friction dan kinetic friction. Static friction ni adalah
daya yang dikenakan oleh permukaan kasar terhadap objek yang tak bergerak. Okay. Objek tu mestilah tak bergerak. Contohnya dalam gambar ni, kamu boleh nampak objek ni berada dalam keadaan pegun di atas permukaan sini. V dia sama dengan kosong, dia tak bergerak. So, apa yang terjadi adalah sepatutnya objek ni jatuh ke bawah, tetapi disebabkan ada static friction ni, objek tu berada dalam keadaan pegun, tidak bergerak kerana ada static friction. Okay. Untuk kinetic friction pula, dia adalah bagi objek yang sedang bergerak. Contohnya dalam gambar ni, objek ni sedang bergerak ke kanan dengan velocity v. Okay, constant velocity. So, akan ada friction, kinetic friction. Ni, simbol untuk static friction adalah Fs. Static friction. Simbol dia Fs. Kinetic friction. Simbol dia adalah F. Okay. Dan direction dia untuk force ni, friction force ni adalah sentiasa opposite the direction untuk objek tu bergerak. Contoh Fs ni opposite the direction in which the object would move if there were no friction. So objek yang ni tadi, kalau tak ada friction, dia akan jatuh ke bawah. Jadi disebabkan ada friction, dia tak jadi jatuh, dia tak boleh nak jatuh. So, direction of friction tu adalah berlawanan dengan arah objek tu sepatutnya bergerak. Bagi kinetic friction, dia punya direction adalah berlawanan dengan arah objek bergerak. So, objek ni bergerak ke kanan, so kinetic friction bergerak ke kiri. Okay. Basically, hampir samalah direction untuk kinetic friction dengan static friction. Okay. So, keyword equation untuk friction. Friction ni dia ada mu F sama dengan mu N. So, mu ni apa? Untuk static friction dia ada mu S N. Untuk kinetic friction kita ada mu K N. So, mu ni apa? Mu ni adalah coefficient of mu S dulu static friction. Mu T coefficient of kinetic friction. Okay. So, ini adalah satu nombor lah. Coefficient, satu nombor. So, bila kamu substitute dalam equation Fs sama dengan mu Sn, N yang ni adalah, ini adalah normal force. Normal force yang kita kira ke atas ni tadi. Normal force tu adalah daya yang dikenakan oleh objek apabila ia bersentuhan dengan satu permukaan. So, normal force. So, kalau kita nak kira friction force, kita mesti tahu normal force dan kita mesti tahu coefficient of friction tersebut. Okay, dia berbeza. Untuk mu S dan mu K berbeza nilainya. Walaupun permukaannya yang sama. Contohnya, kita ada situation objek tu berada di atas permukaan kayu. Contoh. Objek ni berada di atas permukaan kayu, wood. Okay. Kalau objek ni bergerak, bermaksud dia akan ada kinetic friction. Dan untuk kira kinetic friction tu, mu K dia adalah berbeza dengan situation kalau objek ini berada dalam keadaan pegun. Kalau objek ini dalam keadaan pegun, daya yang dikenakan adalah static friction. So, mu S yang kita akan guna adalah berbeza dengan nilai mu K untuk static dan kinetic. Biasanya dalam soalan dia akan bagi tahulah ataupun dia minta kamu
cari. So sebelum kamu nak cari friction, kamu kena tahu mu S dan normal lah. Dia pusing-pusing di situ. Okay. Seterusnya kita ada external force lah. Simbol F, X ataupun F lah. Biasanya kita guna simbol F lah. Besar. So dia ni adalah daya tolak ataupun daya tarik. Okay, contohnya kamu tolak objek. Ini ada kotak. Ini kamu tolak objek ni. So bermaksud kamu mengenakan push. Daya push. So, ada external force yang dikenakan terhadap objek inilah. Okay, ataupun kamu tarik. So ada external force. PU, pull. Okay, kamu kenakan daya tarik terhadap objek tersebut. Jadi ini adalah 5 objek yang kamu belajarlah dalam subtopik 4.1. Okay. Kamu ada weight, kamu ada tension, kamu ada normal, kamu ada friction dan kamu ada external force. So sekarang ni itu adalah yang pertama, identify forces acting on a body. Seterusnya kita nak tengok. Okay. Contoh kita tengok soalan. Dia nak kita sketch free body diagram. A box of mass M moves with a constant velocity V on a frictionless surface. Identify forces acting on the box. So kita ada kita dah ada satu kotak. Dia bergerak dengan velocity V, constant velocity. A box of mass on a frictionless surface. Okay, frictionless surface bersamaan dengan smooth surface. Maksud permukaan ni tadi tak ada friction. Identify all forces acting on the box. So tadi kita ada weight, kita ada normal, kita ada tension, kita ada friction, kita ada external force. So sekarang ni kita nak tengok dalam 5 force ni apa yang ada dalam yang bertindak terhadap objek ni dalam situasi ni. Okay, so kita tengok smooth surface. So bermaksud dia tak ada friction. So friction tak ada. Friction. Friction tak ada. And then kita tengok pula. Dia ada tension tak? Tension ni mesti ada tali, string, apa-apalah. Chain. So kita tengok kat sini tak ada sebarang tali. So tension pun tak ada. And then external force adalah push ataupun pull. So dalam situasi ni objek ni tak ditarik ataupun ditolak. External force dia tak ada. So weight. Weight ni sentiasa ada bagi setiap objek. Okay, dia bergantung kepada mass. So weight ada. Normal. Normal mesti objek tu bersentuhan dengan satu permukaan. So dalam situasi ini objek ni ada bersentuhan dengan permukaan ni. So normal dia ada. So ini adalah dua force yang ada yang bertindak terhadap objek ni dalam situation ini. Okay, identify the forces acting on the box. So kita dah tahu. So weight dengan normal force. So itulah macam mana cara kamu nak identify apa daya yang dikenakan terhadap sesuatu objek. Kamu kena pastikan permukaan dia licin ataupun kasar. Kamu kena tengok dia ada tali ke, ada benang ke. Okay, kalau ada bermaksud adalah tension. And then kamu tengok dalam ayat dia sama ada objek itu ditolak ataupun ditarik.
Okay, untuk tentukan ada external force ataupun tidak. Wake sentiasa ada. Dalam apa-apa situation pun wake mesti ada. And then kita tengok normal force. So normal force, objek tu mesti bersentuhan dengan permukaan. Itu untuk identify force. Untuk soalan A. Soalan B. A box of mass M is pulled along a horizontal surface by force F at an applied angle theta above the horizontal. Assuming the surface is rough, identify forces acting on the box. So dia kata ada satu tak ni dia ditarik lah tarik sekejap tu. So dia ditarik by a force at angle theta. So maksud ini adalah force tu tadi kita ada theta external. Okay. Assume that horizontal the rough surface identify forces acting on the box. So kita nak tengok weight dia ada ke tak. So dia ada, setiap objek mesti ada weight. So dia ada normal force ataupun tidak. So dia ada permukaan. So ada, dia bersentuhan dengan permukaan. And then dia ada tension ataupun tidak. Dalam situasi ni dia kata dia is pulled. So bermaksud dia tak menggunakan tali lah. So tension tak ada. And then kita ada friction ataupun tidak. So kat sini dia dah tulis, dia dah bagi tahu kita the surface is rough. So ada friction. External force ada. Yang ni tadi. Dia punya keyword adalah pull. External force. Okay. So dalam situasi ni tiada normal force. Tiada tension. Okay. Okey, kita tengok pula kat sini. Situation C. A box of mass A rests on a rough surface inclined theta horizontally is connected by a lightweight cord which passes over massless frictionless pulley to second box of mass MB, which hangs freely as shown below. The system is at rest. Identify all of the forces acting on MA and MB. So dia nak kita cari force, identify force yang ada. So kita ada untuk MA dan MB Kita ada weight, kita ada tension, kita ada normal, kita ada external force, kita ada friction. Weight, tension, normal, external dan friction. So mari kita kenal pasti apa force yang terlibat. Okay, untuk objek A, dia kata rest on a rough surface. Rough surface. So permukaan itu adalah kasar. So ada friction. And then dia ada mass. So dia ada weight lah. Lepas tu dia bersentuhan dengan permukaan. So normal force dia ada. Dalam situation ni it is connected by a lightweight cord. Ada tali. Ni tali ni. So kita ada tension. So dalam situation ni tak ada external force. Untuk objek A lah. Untuk objek B, dia ada mass, dia ada weight. So dia ada bersangkut dengan tali, so dia ada tension. So normal force. Dia tak bersentuhan dengan mana-mana permukaan. So tak ada normal force. And then dia tiada daya push or pull, external force tak ada. Friction. So kalau dia tak bersentuhan dengan mana-mana permukaan, so tiadalah friction. Jadi ini adalah force yang dikenakan kepada objek A, weight, tension, normal dan friction. Untuk objek B, kita ada weight dengan tension sahaja. Okay. Seterusnya kita akan pergi kepada free body diagram represents the object as a particle or dot.
shows all of the forces acting on the body. So bila kita nak lukis free body diagram, langkah pertama adalah kita mesti identify forces yang terlibat yang dikenakan terhadap objek tersebut. Sebab tu tadi kita penting untuk tentukan apa force yang terlibat lah. Okay. Selepas tu kita dah tahu apa forces yang terlibat, kita perlu tahu direction forces tersebut. So daya-daya yang dikenakan terhadap objek tu ke mana arah dia. Okay. Dah tahu direction dia, baru kita sketch dia punya free body diagram lah. So contohnya objek pertama ni tadi, untuk soalan A ni tadi. Okay. Alamak. Okay, kita dah kenal pasti kita ada force dia adalah, sekejap. Normal surface. So, sekejap. Normal, weight, tension, friction, external pull. So normal dia ada, weight dia ada, tension tak ada, friction dia tak ada, external force tak ada. So objek tu macam ni. So kita nak lukis free body diagram, kita dah tentukan kita ada normal, kita ada weight saja. So seterusnya kita nak buat free body diagram, kita mulakan objek tu dengan satu simbol titik lah. So and then kita dah kenal pasti tadi, kita perlu tahu direction force tersebut. So weight sentiasa point ke bawah, normal pula adalah ni, sentiasa perpendicular to the surface. So free body diagram dia adalah macam ni. Normal. Okay. So mesti ada anak panah menunjukkan direction force tersebut dan solid line. Guna garisan solid, bukan garisan putus-putus ya, untuk tunjukkan daya tersebut. Titik ni menunjukkan objek tersebut lah. Okay, ini adalah untuk soalan A. Okay. So, untuk soalan B dengan C nanti kamu lukis sendiri free body diagram dia. Okay. Okay, kita pergi pada example 2. Okay, a box of mass M is pulled along a horizontal surface by a force F applied at an angle theta above the horizontal. Assume that the surface is rough. Draw free body diagram of the box and sketch all the forces acting on the box. So kita ada weight. Kita kena pasti force dulu. Weight, normal, tension, friction, external. So weight sentiasa ada. Normal, dia ada bersentuhan dengan permukaan. Okay, and then tension. Dalam situasi ni dia tension ke dia external force. So kat sini dia dah bagi tahu pulled by a force. External force bukan tension. And then dia kata kat sini, assume the surface is rough. Permukaan dia kasar. So ada friction. So seterusnya kita kena pasti direction dia. So weight sentiasa point ke bawah. Normal sentiasa perpendicular to the surface. 90 darjah normal. Kita ada external force ni tadi at an angle theta. And then kita ada friction. So ke mana arah friction ni tadi? So objek ni ditarik ke kanan dengan angle theta. So obviously objek tu akan bergerak ke kanan lah, V. So friction ni dia punya direction always opposite the direction of motion. Berlawanan arah pergerakan. So dia ada friction ke sini. So seterusnya kita lukis free body diagram dia. So, kita ada normal. Kita ada weight. Ada friction dan kita ada external force. Okay. So ini adalah daya-daya yang digunakan. Mesti guna solid line. Dash line digunakan untuk tunjuk kedudukan theta. Okay.
So ini adalah 4 daya yang dikenakan terhadap objek ini. Okay. Okay. Seterusnya kita ada 3 blocks of masses M1, M2 and M3 are connected by strings and pulled by a force F on a smooth horizontal surface. Draw a free body diagram for each block and sketch all of the forces acting on it. So dia nak kita buat free body diagram untuk setiap objek. So M1 macam mana free body diagram, M2 macam mana, M3 macam mana. Macam tadi juga, langkah pertama kita perlu kenal pasti force dia yang terlibat. Dua. Jauh sangat pula. So, M1, M2, M3. So kita kenal pasti normal, weight, tension, external friction. Normal, weight, tension, external friction. Normal, weight, tension, friction, external friction. Okay. Are connected by strings. Okay. Kita tengok M1 dululah. So M1 ni, dia ada bersentuhan. So dia ada normal. Dia ada G-seam. So dia ada weight. Dia connected by a string. So dia ada tension. Dia tak ditarik oleh daya luar. So dia tak ada external force. Seterusnya dia ada permukaan yang dikenakan smooth horizontal surface. So permukaan yang licin. So tiada friction. So ini adalah 3 daya yang dikenakan kepada objek M1. Okay, seterusnya kita lukislah free body diagram untuk M1. So dia ada normal, ada weight, tension. So free body diagram dia untuk M1, ada normal, ada weight, ada tension. Tension mesti direction dia keluar daripada objek. So objek dia kat sini, dia mesti keluar. Direction dia keluar. So ini untuk for M1. Okay, kita tengok untuk M2 pula. Okay, sekarang ni M2 kita ada normal ada, weight ada, tension pun ada, external force tak ada, friction tak ada. Okay, so sekarang ni untuk M2 kita ada normal, kita ada weight. So sekarang ni dia ada 2 tali. So kita ada dua tali yang berbeza, bermaksud daya yang dikenakan adalah berbeza lah. So kita ada tali yang ni tadi, yang ini. Tali yang ni ke arah sini, ke arah kiri. Dan tali yang kedua ke arah kanan. Kenapa? Sebab tali ni menyebabkan dia tarik ke sini. Tali yang ini menyebabkan dia tertarik ke sana. So ini sepatutnya kita label sebagai T1 on 2. Maksudnya T12 lah. Yang ini T21. Sorry. T21, T12. Yang ni numbering ni nanti saya bagi tahu dulu kemudian lah. Kenapa number dia macam tu. Untuk next session. So seterusnya kita ada T32. So tension daripada objek ketiga terhadap objek kedua ni. So ini adalah free body diagram untuk mass 2. So mass 3, kita ada normal, kita ada weight, kita ada tali juga, tension, kita ada external force kat sini. Tapi kita tak ada friction. So free body diagram dia untuk 4M2 ya. Free body diagram dia adalah kita ada N, ada weight, dan kita ada external force ke arah kanan. Ini kita ada external force, dan kita ada T
2, 3. Okay. So ini free body diagram for M3. Objek yang ketiga lah. Okay. Free body diagram untuk 3 objek. Itu objek ditarik oleh satu daya. So let's see this situation here. We have 3 blocks are in contact with each other on a frictionless horizontal surface as shown in the figure. A horizontal force F is applied to M1, draw forces acting on the blocks. So yang ni, tadi bezanya adalah objek ni ada tali yang menghubungkan ketiga-tiga objek ni. Yang ni, situasi ni adalah objek ni bersentuhan satu sama lain. Okay? Dia tak ada tali. So, apa yang berlaku di sini adalah kita tengok pada M1. So for M1 kita nak saya terus kepada free body diagram . Ini M1. Okay. So kita ada external force yang dikenakan kepada M1 ke arah kanan. M1 ni dia ada berat. Ada weight. Dia bersentuhan dengan permukaan bawah ni. So dia ada normal. Dan dia bersentuhan di sini. So daya di sini akan mengenakan normal force ke arah kiri. Normal force 2 on 1. Objek kedua ni kenakan daya kepada objek pertama. So daya dia, ini permukaan dia mesti perpendicular. So sinilah direction dia, perpendicular. Okay, so that's why direction dia ke kiri. Ini untuk M1. So, kita tengok M2. So kita ada normal force daripada permukaan bawah ni perpendicular ke atas. Normal force. Kita ada weight. And then kita ada di sini. Objek ni bersentuhan di sini. So perpendicular ke sini. This is normal force 1 on 2. Permukaan 1 terhadap objek yang kedua lah 1 on 2. And then di sini pun dia bersentuhan juga. So dia punya direction normal di sini adalah perpendicular ke arah sini. So and 3 on 2. Itu untuk objek yang kedua. Seterusnya kita pergi ke for M3. M kedua ni tak ada external force ya, sebab external force ni dikenakan terhadap objek pertama sahaja. Okay, M3. So kita ada normal force dia ni, perpendicular, normal force. Dan kita ada weight. Seterusnya kita ada, di sini ada sentuhan permukaan lagi. Direction dia perpendicular. So ini adalah normal force 2, permukaan 2 kepada objek 3. Okay. So ini adalah free body diagram untuk tiga-tiga objek tersebut. Okay. Okay, seterusnya kita akan determine static dan kinetic friction ni kita akan bawa kepada next subtopic ya, sekali dengan solving problems. So seterusnya kita akan tengok sedikit recap untuk resolving vector, resolving forces. So ya. Cuba kita tengok example yang ni lah. Okay. Find the resultant horizontal and vertical component. Ini dalam bentuk simbol ya, sebab tak ada value. So let's say ini adalah free body diagram untuk situation tersebut. Yang ni adalah bahagian calculation ya.
So sebelum kita masuk bahagian calculation next week, so saya nak recap sedikit lah macam mana nak resolve force dan nak kira resultant forces tu. So yang ni kamu dah belajar dalam bab 1 sebenarnya. Kamu buat table of forces ni. So kita tengok Fx untuk F1. Untuk F1 dia adalah vertical. So Fx dia adalah kosong. Dia cuma ada Fy saja, F1. Untuk F3, F2 dulu. So F2 dia in Y component juga. So Fx dia kosong. And Fy dia adalah negatif F2. Negatif sebab dia pointing downward. F3, okay, dia pointing to the right. So dia positif. And then Fy dia adalah kosong. So resultant dia untuk Fx adalah, oh sorry, F3 So resultant dia adalah kosong tambah F3 dapatlah F3. And then F1 tambah negatif F2. So F1 tolak F2 tambah kosong. So ini macam mana nak kira resultant. Ini dalam bentuk simbol ya. So kalau kamu ada nilai, contohnya F1 ni adalah 20. Contohnya 10, 10, 10. So kat sini F3 dia adalah 10 Newton. Fy dia 10 tolak 10, which is kosong. Macam itulah. Okay. So yang seterusnya kita nak tengok F1. So kat sini kita nampak F1 ni, F1 dan F3 ni dia ada angle. So bermaksud kita perlu resolve dia into X and Y component lah. So kita tengok F2 ni kosong, untuk X dia kosong. Dan dia memang negatif F2. Yang ini paling mudah. So F1. So kita akan guna angle theta. Fx dia adalah ini. Negatif Fx. Theta dia adalah sebelahan. So bila sebelahan kita akan guna cos lah. Cos theta 1. Direction dia negatif sebab dia ke kiri. And then dia untuk y komponen dia ke atas. So Fx sin theta 1. So F3 pula dia ke kanan. So F, oh sorry, simbol dia salah. Ini F1 F1 cos theta, F1 sin theta 1. So yang ni adalah F3 cos theta 3, F3 sin theta 3. Positif dua-duanya. Okay, boleh nampak. So Fx ni adalah F3 cos theta 3 tolak F1 cos theta 1. So Fy yang ni adalah F1 sin theta 1 tolak F2 tambah F3 sin theta 3. Okay. Okay. Seterusnya yang ketiga ni ada F1 dia vertical. So Fx kosong. Sini ada F1. F2 vertical ke bawah. F2. F3 kita perlu resolve X dia sini. So F3 cos theta 3. And then Fy dia F3 sin theta 3. Fx negatif 4 kosong. So seterusnya kamu tambahlah untuk yang bawah ni. Ini tak ada value. So nanti soalan akan ada value. So calculation tu, sebelum kamu buat calculation, kamu kena tahu free body diagram dulu. Kalau free body diagram kamu salah, kurang tepat ataupun tak cukup force, so kamu akan ada masalah dengan calculation kamu. Okay. Ini basic. Saya cuma
ingatkan semula saja ya. Ini contoh soalan kita akan buat kemudian. Ini figure di diagram, nanti kamu lukis lah. Nanti saya bagi. Terusnya, cuba sekarang ni kita applykan soalan apa yang kita buat tadi kat soalan yang ini. Pada soalannya, kita buat satu soalan saja dulu. A particle is being acted upon by three coplanar forces with magnitudes and direction as indicated in the figure. Calculate the magnitude and direction of the resultant force. Okay. So, kita buat table macam tadi. Ada force, ada Fx, ada Fy. So, kita ada tiga force, F1, sorry, yang ni saya tukar kepada F1, F2 lah. So, F1, F2, F3. So, F1, bawahnya adalah belakang dia. So, F1. So, F1 kita ada untuk X komponen dia. Okay. X komponen dia adalah opposite daripada dia punya theta. And then dia ke arah kiri. So, bermaksud negatif lah, dia ke kiri. F1 sin theta. Sama dengan negatif F1 sin theta. So, negatif 4 sin 30 darjah. Untuk Fy dia, kita ada dia ke bawah, so negatif F1 cos theta dengan negatif 4 cos 30 darjah. Untuk F2 dia ada direction dia ke kiri, dia memang horizontal, so sama dengan negatif F2 lah. So ini kena kira berapa kira kena kalkulator. So yang ni negatif 2. Fy dia adalah kosong 2 Newton F3. So kita ada X komponen dia ke sini. So F sama dengan F3 positif Dia punya ni adalah bersebelahan dengan angle. So dia akan jadi cos lah. Sama dengan alamak, tak muat. Sama dengan F3 cos theta 6 cos 40 darjah. So sama dengan berapa? Tekan kalkulator. Seterusnya kita ada Y dia ke atas. F3 positif sin theta 6 sin 40 darjah. So and then kamu kira. Okay, cuba kamu kira dulu. Okay, pastikan kamu punya mod dalam kalkulator tu adalah mod theta lah, mod angle, degree. So ini sama dengan negatif 3.4
6 Newton. Sorry, Negatif 2 sir. salah kira. Saya salah kira. Sir, decimal point nak ambil berapa? Apa? Decimal point. Decimal point ambil 2 saja. Okey. Ah? 2 saja. Sini Okey. negatif 3.4 Newton. 6 cos 40. 4.60 Newton. 6 sin 40. 3.86. 0.86. Dan kamu tambahlah semua. 2 tambah 2 tambah 4, 6. Ini dapat 0.6. 0.6. Sini negatif 3.46 tambah 3.86. So dapatlah 0.4. Tolong simpan. Okey. Saya harap kamu semua jawapan yang sama macam saya. So kita nak kira magnitude of the resultant force. So dah dapat ni tadi. So sama dengan root 0.6 square tambah 0.4 square. So dapat 0.72 Newton. 76. 76 sir. 76. Oh, mungkin kamu guna Ya, 76. 76 Kamu guna 0.6. Ya. Saya punya kalkulator 0.32. Tak apa. Dia akan tengok kerja kamu lah nanti. So itu adalah magnitude dia. And then direction kamu akan guna theta sama dengan tan inverse Fy apa? Fx modulus. So, tan inverse Fy dia 0.4 over 0.6. So dapat 33.7 degree. Okey. Dan dua-duanya adalah positif, so bermaksud Fy dan Fx dia positif, bermaksud dia berada di quadrant first. So above positif, X axis. Okay. So yang ni adalah nak kira force yang ni. Yang ni untuk biasanya adalah Newton first law lah. Kita akan apply benda ni. Okay, so ini adalah sedikit recap lah. Terusnya, okay, itu saja untuk hari ini. Ada sebarang soalan? Sir, Ya. saya ada soalan. Yang gravitational force tu ada simbol ke negatif positif untuk chapter Gravitational ni? force. Maksudnya? Yang part weight tu. Weight, ya. Maksud kamu? Kan macam Sign. kita Sign dia. ha. Bila kita guna table tadi tu, dia memang akan jadi negatif lah. Always negatif lah sebab dia pointing downward. Okay. Okay. Ada lagi soalan? Ya dah, sir. Okay, tak ada Jadi itu adalah chapter
chapter 4.1 ya. Kita akan sambung lagi chapter 4.2 kemudian. Okay, sir.